Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Fairuz Fahmi bin Abdul Hamid daripada kumpulan JJ212G kod khusus SCCA 1013 Teori Komunikasi akan membentangkan tugasan yang bertajuk Teori Pengkayaan Media. Kumpulan kami terdiri daripada 4 orang iaitu saya sendiri, Muhammad Hafiz bin Husaini, Muhammad Syahmi bin Syarizal dan Andi Zulkarnain bin Lama Kasau. Teori pengkayaan media. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, kehadiran media sosial yang mempunyai globalisasi, teori pengkayaan media seperti Twitter telah mengubah corak komunikasi politik. Gibson dan Rommel 2001. Komunikasi dengan media sosial kini banyak dipilih oleh pegawai awam, ahli politik dan masyarakat kerana ia langsung tanpa melalui proses pemilihan maklumat yang sesuai di media tradisional. McNair 2011, Chadwick 2013. Melalui media sosial, pegawai awam dapat berkomunikasi dengan masyarakat dalam keadaan yang sama, bahkan orang ramai mempunyai lebih banyak peluang untuk berpartisipasi dalam proses politik. Chadwick 2013, Holt Bacha 2013, Coach Michael Scar 2016. Seterusnya, apa itu teori pengkayaan media? Teori kekayaan media merupakan teori yang dikemukakan oleh Duff dan Lengel 1986 di mana mereka mengklasifikasikan media komunikasi berdasarkan kemampuan media untuk menguruskan maklumat yang kaya, pasti dan jelas. Teori kekayaan media cuba mengenal pasti sama ada media paling sesuai dalam situasi komunikasi tertentu. Klasifikasi ini mengambil kira kekaburan dan ketidakpastian mesej yang diterima kerana penggunaan media tertentu. Seterusnya, saya serahkan kepada sahabat saya. Terima kasih. Slide seterusnya adalah media komunikasi berdasarkan kekayaan. Menurut Duff dan Angel, media komunikasi berdasarkan kekayaan mereka disusun seperti berikut, iaitu bersemuka, telefon, dokumen peribadi, dokumen bertulis peribadi dan dokumen berangka. Media tatap muka adalah media terkaya, diikuti dengan telekonferensi, telefon, radio dua hala, dokumen bertulis yang jelas penerima dan dokumen dengan penerima tidak jelas. Hierarki adalah gambaran awal yang disampaikan oleh Duff dan Lengel yang dibina sebelum kemunculnya era media digital atau media elektronik interaktif. Atas sebab ini, media interaktif berasaskan digital seperti media sosial dan kemudahan komunikasi lain pada telefon pintar belum dilindungi. Kedua-dua penyelidik kemudian memasukkan media sosial seperti Facebook, Twitter atau media komunikasi lain seperti WhatsApp, Line, MMS dalam kumpulan media yang kaya. Slide seterusnya adalah faktor teori kekayaan media. Kekayaan media mempunyai 4 faktor untuk menilai kekayaannya, iaitu pertama, kapasiti media untuk maklum balas segera, kedua, bilangan isyarat yang digunakan, ketiga, bilangan saluran yang digunakan, keempat, pelbagai kepribadian dan bahasa. Richard Duff dan Robert Lengel sebagai pencetus teori ini sejak awal meletakkan teori ini dalam konteks komunikasi organisasi. Kedua-dua penyelidik memulakan penyelidikan mereka ketika mereka melihat kenyataan bagaimana salah faham, konflik sehingga kegagalan membuat keputusan dalam organisasi timbul kerana orang ternyata menggunakan saluran komunikasi yang tidak sesuai. Perbincangan sensitif yang harus menggunakan glitter 4 mata secara terbuka dicop atau pengkritik yang dihantar melalui telefon nampaknya dicop oleh surat yang akhirnya memicu kegagalan untuk memahami. Duff dan Lengel kemudian melakukan penyelidikan untuk membuktikan bahawa penyelidikan media komunikasi sebenarnya mempunyai kemampuan yang berbeza dalam menyampaikan mesej. Lebih khusus lagi, mereka menyatakan bahawa media komunikasi mempunyai kemampuan yang berbeza dalam menyelesaikan kesamaran. Slide seterusnya saya serahkan kepada rakan saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membentangkan pemilihan media yang sesuai untuk menangani masalah utama komunikasi. Persamaan.
Ekuiti yang tidak jelas bersamaan juga ditakdirkan sebagai kekaburan. Menurut Duff dan Lengel 1986, kekaburan adalah maklumat yang mempunyai lebih dari satu makna atau perbezaan makna mesej. Ketidakpastian menurut Duff dan Lengel 1986 adalah keadaan ketiadaan maklumat atau kekurangan maklumat. Menurut Turbino 1990 menjelaskan lebih lanjut bahawa ketiadaan maklumat ini adalah jurang antara data yang diperlukan dan data yang tersedia untuk menyelesaikan masalah. Konsep komunikasi rasmi awam. Konsep e-kerajaan. Goodman dan Kios 1998 menyatakan bahawa penggunaan e-kerajaan akan menentukan peranan masyarakat dalam proses politik, sama ada sebagai objek komunikasi atau berpartisipasi sebagai pelaku. Hubungan awam politik. Stormbeck dan Kios 2011 menyatakan bahawa hubungan masyarakat politik adalah proses pengurusan di mana organisasi atau individu melalui proses komunikasi yang bertujuan untuk berusaha mempengaruhi dan membentuk dan menjaga hubungan dan reputasi yang saling bergantungan di mata umum untuk mencapai matlamatnya. Penjenamaan politik. Scammell 2007 memandang jenama sebagai sesuatu nilai simbolik, adalah gambaran psikologi produk dan mempunyai hubungan emosi. Okey, terima kasih kepada sahabat saya Muhammad Hafiz bin Husaini. Seterusnya saya akan menerangkan tentang penelitian dan kajian berkaitan dengan teori perkayaan media. Di sini, Twitter dipilih sebagai media komunikasi pegawai awam kerana memiliki kekayaan berikut. Yang pertama iaitu microblog. Dengan 280 watak dapat menyampaikan komunikasi secara langsung ke inti pesan. Sekiranya penjelasan mesej lebih panjang diperlukan, Twitter dapat berhubung secara langsung dengan laman web atau pautan berita. Yang ketiga, Twitter dapat menyelarakan pautan video sebagai bentuk komunikasi visual. Tempoh video berdurasi 40 saat, tetapi jika komunikasi video lebih lama diperlukan, ia dapat dilakukan dengan menyediakan pautan YouTube. Selanjutnya, nombor 4, Twitter dapat menyelarakan gambar atau infografik. Yang kelima, Twitter dapat mencapai sebilangan besar komunikator dalam masa yang singkat. Yang keenam, jika dikaitkan dengan teori pengguna dan kepuasan, Twitter dapat menjangkau komunikator yang ingin mendapatkan maklumat dalam masa yang singkat melalui media peribadi mereka, iaitu telefon bimbit. Yang ketujuh, Twitter membenarkan komunikasi dua hala. Ciri komen, retweet dan suka adalah bentuk interaksi langsung, menegaskan minat pengguna terhadap kandungan mesej dan memperkuat virus mesej. Yang terakhir iaitu ciri penyebutan dan hashtag mengukuhkan ikatan antara pelbagai pengguna dan menyokong interaktiviti. Okey. Ciri atau alat ini adalah sebagai daripada apa yang dikenal sebagai potensi dialog yang menganalisis bentuk di mana ahli politik berinteraksi dan berdialog dengan warga negara dalam lingkungan digital. Penyelidikan yang dilakukan oleh Ken dan Taylor 2002 menunjukkan bahawa komunikasi dalam talian adalah kaedah yang ideal untuk menjalin hubungan dialog antara organisasi atau tokoh awam dan masyarakat. Hubungan dialog ini memungkinkan terciptanya ikatan kepercayaan antara pegawai awam dan orang ramai. Ini menunjukkan pentingnya dialog dan interaktiviti di Twitter sebagai kaedah untuk memperkayakan komunikasi dan sebagai elemen asas untuk mewujudkan hubungan erat dengan pengguna. Dengan ciri-cirinya, Twitter dapat menyokong penyertaan orang ramai dalam membangun e-kerajaan. Dari segi hubungan masyarakat politik, Twitter dapat menyediakan jaringan yang luas dan membolehkan pegawai awam menjalin hubungan jangka panjang dengan konstituen mereka. Walaupun dari segi penyenaman politik, Twitter membenarkan pegawai awam menyampaikan maklumat yang sukar berkaitan dengan polisi dan juga maklumat lembut yang berkaitan dengan sisi peribadinya. Sekiranya ia dibina secara berterusan, kedua-duanya akan dapat memperkuat persepsi psikologi pegawai awam. Okey, secara kesimpulannya, salah satu pilihan media sosial yang boleh digunakan oleh pegawai awam di dalam teori perkayaan media iaitu Twitter. Twitter mempunyai batasan dalam bentuk ciri blog yang membolehkan pegawai awam menghalang orang yang tidak setuju dengannya untuk menyatakan pendapat dan mendapatkan maklumat dari akaun Twitter pegawai awam. Batasan-batasan ini dapat memberi berbagai impak. Beberapa di antaranya adalah munculnya gambaran buruk pegawai awam atau pemerintah,
penurunan kepercayaan masyarakat terhadap pegawai awam dan pemerintah, hingga pelanggaran perlembagaan yang menjamin hak kebebasan berpendapat dan hak untuk mendapatkan maklumat. Pegawai awam yang menggunakan akaun media sosial seperti Twitter untuk tujuan rasmi tidak boleh mengecualikan orang dari dialog dalam talian terbuka hanya kerana pandangan mereka tidak disetujui oleh pegawai awam. Seorang pegawai awam mesti terbuka terhadap kritikan dan nasihat agar dia dapat meningkatkan prestasinya. Walau begitu, Twitter adalah media sosial yang dekat dengan orang ramai. Pengguna Twitter dapat melampirkan gambar, video, hashtag dan pautan dalam catatan mereka. Twitter juga memudahkan maklum balas langsung melalui ciri balasan seperti retweet dan mention. Zaman kini iaitu viral pun boleh dilakukan di laman Twitter. Dengan mempertimbangkan di atas, dapat disimpulkan bahawa Twitter adalah media yang tepat untuk komunikasi rasmi awam di era digital. Selagi tidak menggunakan ciri blog, Twitter dapat mengatasi masalah ketidakjelasan dan ketidakpastian yang cuba diatasi oleh teori kekayaan media, jika tentu saja tahap kekayaan tidak sekaya pertemuan tatap muka. Itu saja. Sekian. Terima kasih.